Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sahbihi. Para ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk sama-sama dapat hadir di masjid melaksanakan salat subuh secara berjemaah yang kita sendiri tidak tahu bilakah nikmat peluang dan nikmat ini disempitkan dan ditutup oleh Allah. Kerana boleh sahaja bagi Allah untuk menyempitkan peluang tersebut. Kerana hadirat rahimahullah, kalau kita mengikuti perkembangan COVID dengan kita ini, dengan berbagai nama COVID tersebut, sampailah yang terakhir yang disebut dan dikatakan bahawa lebih ganas dan dahsyat daripada varian yang sebelumnya. Seandainya berlaku peningkatan kes, sudah pasti salah satu jalan yang sangat kita tidak mendaki, maka akan dibuat PKP lagi sekali. Bila mana berlaku PKP berarti ruang dan peluang disempitkan oleh Allah. Yang dapat hadir untuk solat Jumaat dan berjemaah sebagaimana sebelumnya ada di kalangan PKP sebelumnya. Dan Allah jualah hadirin hadirat rahimahullah, yang akan menutup peluang dan kuat hamba-Nya serapat-rapatnya. Bagaimana bila mana Allah mematikan kita semua, berarti tiada lagi peluang dan ruang untuk kita melakukan amal kebaikan. Dan hari ini kematian sangat dekat, sangat hampir hadirin hadirat kepada kita. Sebab itu dalam satu hadis yang pernah kita bicarakan, salah satu di antara tanda kiamat yang dinyatakan oleh Nabi SAW, mautul fujaah, akan banyak berlaku, kata Nabi SAW, mati yang sifatnya tiba-tiba. Saya berdepan hadirin hadirat dan telah melalui ramai daripada kalangan yang saya kasihi meninggal dunia disebabkan COVID. Sahabat yang sangat saya kasihi ramai yang meninggal disebabkan COVID. Pada subuh ini, insya-Allah, saya nak mengajak hadirin hadirat rahimakumullah memahami dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi dalam solat daripada surah Fussilat. Kita akan mengambil beberapa ayat, kemudian kita akan melihat
Kerana salah satu di antara peranan dan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran adalah dengan kita memahami ayat tersebut, supaya memberikan bekas dan kesan kepada hati kita semua. Selagi mana kita tidak mahu membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, apatah lagi menjauhkan diri daripada panduan Al-Quran, selagi itulah hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan berdepan itu jalan mati. Kita akan berdepan kebuntuan. Lalu bagaimana? Kembalilah kita kepada Allah. Dalam ayat yang pertama yang dibaca oleh Imam tadilah tentang dia, saya tak ambil semualah. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak sesekali berlaku zalim kepada kamu. Kita telah bicarakan seawal kita dilanda musibah. Kenapa musibah? Adakah Allah zalim kepada hamba-Nya? Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Lalu kenapa berlaku? Disebabkan hamba-Nya sendiri. Disebut oleh Allah dalam firman-Nya yang lain, wa ma kana Allah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan satu penduduk, memusnahkan satu negara disebabkan kezaliman, melainkan penduduk di tempat tersebut melakukan islah, melakukan pembaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Berarti selagi mana kita berusaha membaiki diri, negara, masyarakat, selagi itulah akan datang rahmat daripada Allah. Itu janji Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi mana kata Allah mereka beristighfar kepada Allah, sentiasa memohon keampunan daripada Allah. Kita melakukan banyak kesalahan, hadirin hadirat. Dan kalau kita melihat secara jujur, kesalahan yang sangat terang, hadirin hadirat, yang hari ini di depan mata. Cuba tuan-tuan perhati SOP hadirin hadirat masjid. Cuba tuan-tuan bandingkan hadirin hadirat soal penjarakan bila mana manusia hadirin hadirat pergi menonton bola sepak. Adakah kita adil dengan Allah? Padahal kita diasak hadirin hadirat dengan kes COVID yang kita tidak tahu hadirin hadirat bilakah akan berakhir. Sepatutnya hadirin hadirat dilonggarkan, tetapi yang dilonggarkan di tempat yang lain. Bagaimana di masjid, tempat yang sangat dikasihi oleh Allah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab itu bila mana kita bicarakan zalim, kata Nabi SAW, zalim ada 3. Satu, zalim kita kepada Allah. Bagaimana kita zalim kepada Allah? Zalim yang tidak akan diampunkan, kata Nabi, kezaliman tersebut bila mana manusia melakukan syirik kepada Allah. Zalim manusia kepada dirinya bila mana gagal melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah kepadanya, beribadah kepada Allah, menjadi khalifah, mentadbir bumi dengan agama. Adakah kita laksanakan dengan baik? Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, dosa yang kedua ini di antara dia dengan Allah. Allah tak nak ampun pun boleh, Allah nak ampun pun boleh. Dan dosa yang ketiga bila mana kita makan zalim sesama manusia, bukan hanya dalam konteks pemerintahan,
Kita harus melihat kezaliman dalam konteks yang lebih luas, hadirin hadirat. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Adakah benar? Padahal sebelumnya kita dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu. Jangan saling marah-memarahi, kata Nabi. Cuba tuan-tuan perhati hari ini. Dalam WhatsApp, dalam Facebook, saling caci mencaci di antara satu sama lain. Bila mana ada pertelikahan di kalangan agamawan, akan ada penyokong masing-masing, yang terkadang penyokong ini saling mencaci di antara satu sama lain. Adakah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, ada yang sampai melaknat, nak marah kepada Menteri Kesihatan, sanggup menyatakan laknat kepada dia. Adakah itu diajar oleh Rasulullah? Laisal mu'min bitta'anin walal la'ani walal fahish walal badhi. Lalu kita akan bertanya, kenapa COVID tidak selesai? Sedangkan perangai kita sendiri, contoh yang mengundang murka daripada Allah, bala daripada Allah, padahal kita sangat mengharapkan rahmat daripada Allah. Allahu Akbar. Perhatilah tuan-tuan ya, jangan kita termasuk sama. Tuan-tuan, yang ni kata ni bodoh, yang ni kata ni bodoh. Tuan-tuan, bila nak selesai? Tuan-tuan ya, saya tak berapa gemar, tapi saya tengok juga. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, sebab itu hadirin hadirat, Allah menyatakan Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Kita yang zalim. Perangai kita tuan-tuan yang mengundang balak daripada Allah. Cuba tuan-tuan selak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam taz'alil faishu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha ila fasha fihim at-ta'una wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Bila mana, kata Rasulullah, kejahatan, maksiat berlaku secara berleluasa sehingga hadirin hadirat dihebohkan, orang tak kisah, dahlah maksiat, tuan-tuan ya, maka kata Nabi akan berlaku pada ketika itu at-ta'un wal auja', yang penyakit yang tidak pernah berlaku, kata Nabi sebelumnya, dan kita berdepan dengan benda tersebut. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang seterusnya, ilaihi raddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akma wa ma tahmil untha wa la tadu illa bi ilmi wa yawma yunadi aina syuraka'i qalu adannaka ma minna min syahid. Kepada Allah ilmu pengetahuan juga, jualah kembalinya soal mengetahui masa datangnya kiamat. Bilakah kiamat? Allah yang tahu. La yujalliha li waqti illahu, Allah yang tahu. Tetapi bagaimana kita mengetahui kiamat ini makin hampir kepada kita, hadirin hadirat? Daripada tandanya. Tanda yang kecil yang dinyatakan oleh para ulama boleh dikatakan semua telah berlaku, tuan-tuan. Tinggal lagi yang mana? Yang besar sahaja. Allah mendatangkan tanda demi tanda kepada kita semua. Tapi apa yang kita buat? Kita leka. Iktarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah makin hampir, kata Allah, datang kepada manusia ini hari mereka diadili kesemuanya oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka beradam leka, yang mereka berpaling daripada tanda Allah. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Siapakah, kata Allah, yang lebih zalim bila mana Allah bagi peringatan demi peringatan, kita berpaling, hadir.
Kita berpaling. Allah bagi COVID, tak sedar juga. Tuan-tuan, yang tak datang masjid juga. Yang tak sembahyang juga. Kita sekarang ni tuan-tuan, kalau kita katalah tuan-tuan, tak ada daya upaya dah. Tak ada daya upaya. Yang kesemuanya kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Dalam ayat ini Allah nak sebut semua tuan-tuan kembali kepada dia. Bilakah kiamat? Tuan-tuan, bila nak melahir, apa hadirin hadirat yang akan berlaku? Semuanya kembali kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan daripada satu hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sallallahu kulla syai', mintalah daripada Allah setiap sesuatu, hatta syis'a, walaupun kamu minta daripada Allah tali kasut, mintalah dengan Allah. Bermakna kembalilah kita kepada Allah, tuan-tuan ya. Kembalilah kita kepada Allah. Jauhkan diri daripada derhaka kepada Allah, tuan-tuan. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa zannu ma lahum min mahis. Dan pada saat itulah henyaplah daripada mereka apa yang mereka sembah dahulu yang diharapkan pertolongannya, dan yakinlah mereka bahawa tiada satu jalan untuk melepaskan mereka daripada azab seksa. Azab dia boleh datang tuan-tuan dalam pelbagai bentuk. Azab ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat yang dibawa oleh Allah di atas dunia ini. Yang jauh, seawal yang jauh tersebut bila mana kita berada di alam barzah. Yang hakiki bila mana manusia dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Yang di dunia Allah dah bawa macam-macam tuan-tuan azabnya. Tak azab apa tuan-tuan ya, nak mengajar kena pakai mask. Saya semalam orang suruh saya tanggal, saya tak tanggal. Orang kata buka lah ustaz, biarlah tuan-tuan ya, selesa macam ni tuan-tuan. Hadap kita ikhtiar tuan-tuan, kita serah benda tersebut kepada Allah. Itulah tawakal yang sebenarnya. Konsep yang salah hadirin hadap, serah pada Allah, mas tak bakat tuan-tuan ya. Kita bertawakal ni setelah usaha. Kita berusaha, kita tawakal ala Allah tuan-tuan. Sedikit benda ni. Saya ada kawan-kawan tuan-tuan yang tak ambil vaksin lah tuan-tuan ya, kawan-kawan ustaz. Saya pernah memberi sedikit teguran kepada kawan-kawan lah. Bila mana kawan-kawan yang tak ambil vaksin ini, hadirin hadirat rahimakumullah, ialah macam-macam cerita lah. Kemudian mereka menyatakan, kenapa kita tidak galakkan kepada masyarakat ini, kita ambil madu, makan kurma, zaitun, segala macam. Saya kata tak salah benda tu. Salah bila mana kita tak bekalkan kepada masyarakat ilmu untuk mengambil benda tersebut. Kita sekadar menyarankan kepada mereka telan madu, ambil habatus sauda, padahal bukan semua tuan-tuan hadap kita boleh ambil. Saya tunjuk contoh tuan-tuan. Satu ketika tuan-tuan, umi saya lah, ibu saya, dia kata ada orang bagi kepadanya habatus sauda. Saya kata, umi jangan makan. Nak makan kena tengok dulu. Kemudian dia pun masuk. Saya ingat dia merajuk. Kemudian dia bawa keluar. Saya kata, umi ambil semua habatus sauda yang orang bagi. Yang dalam kapsul, dalam bentuk liquid yang cair itu bagi. Bila mana saya kerak tuan-tuan, saya potong kapsul yang paling akhir yang bagi pada umi saya tu, ibu saya tu, kalanya merah. Kala habatus sauda tersebut merah. Bila mana merah tuan-tuan, bukan manfaat yang tuan-tuan akan dapat, mudarat yang tuan-tuan dapat.
Tentang ya, bukan semua. Sebab tu saya kata, bila mana kita nak suruh kepada masyarakat bagi ilmu, saya bukan jual produk tuan-tuan, tapi nak tengok hadirin hadirat masyarakat yang tak nak bervaksin atau yang bervaksin ini sihat bila mana mereka mengambil makanan sunnah. Tetapi kenapa jadi mudarat? Yang tak betulnya hadirin hadirat cara, atau mungkin hadirin hadirat benda yang kamu telan tu tak betul. Benda yang kamu telan tak betul. Satu pagi saya dah pindah balik tuan-tuan ya, pergi rumah kakak saya. Saya tak sarapan masa tu, tak sarapan lagi. Kakak saya kata sarapan dekat sinilah. Saya kata biarlah. Saya tanya dia, ada madu? Dia pun bagi madu. Bila mana saya madu tersebut tuan-tuan, hadirin hadirat, kemudian berapa lama selepas tu saya buat test untuk kencing manis, diabetes. Biasanya hadirin hadirat, saya punya bacaan saya 5 lah, 5 kalau makan tu jadi 6 lah tuan-tuan ya. Tak makan apa-apa, sekadar madu hadirin hadirat dekat dengan 9. Tuan-tuan tahu punca dia di mana? Madu tersebut ditulis dekat botol tu 100% tuan-tuan pure, tulen tuan-tuan madu. Betul ke? Kenapa? Ada seorang kapten tentera, dia kencing manis tuan-tuan. Tentang orang TTDI. Dia kata, kalau betul hadirin hadirat ada kesembuhan kepada madu ni, dia nak tengok. Dia ambil madu. Dia ambil madu hadirin hadirat. Dia punya bacaan yang hadirat tak tinggi. Jadi rendah hadis. Tapi bukan semua. Bukan semua. Ada satu pagi hadirin hadirat, jiran kepada mak saudara saya panggil dia Abang Noh lah. Tentang dia tengah jogging dengan bini dia. Saya kata, kenapa Abang Noh kuruh? Dia kata kanser, dia kata ustaz. Kanser. Dia kata dia telan madu daripada dulu. Masa tu saya teringat tentang satu artikel yang pernah saya baca. Dalam sesetengah keadaan tuan-tuan, yang ada penyakit kanser, madu tak bagus untuk dia. Bukan semua. Memang ada saranan daripada tulisan tersebut yang tak bagi kepada yang ada kanser konsum hadirin hadirat madu. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau tak mudarat tuan-tuan. Tuan-tuan ya, tu sikitlah. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanut. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan, dan kalau ditimpa kesan maka ia menjadikan seorang yang sangat berputus asa, lagi kesan nyata harapnya daripada Allah. Wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massatu liyakulunna hadzali. Jika kami beri dia merasa tu rahmat daripada kami, perangai manusia. Manusia bila mana mereka ditimpa susah, masa itulah tuan-tuan, manusia dia akan kembali kepada Allah. Dia minta dengan Allah sungguh-sungguh, manusia, perangai manusia. Dan sepatutnya berdoa kepada Allah ini, dia sentiasa tuan-tuan. Dan bila mana berdoa kepada Allah, yang pernah saya sebut, carilah ruang tuan-tuan. Bila mana kita berdoa, sangat dimustajabkan oleh Allah. Contoh, sekarang ini musim hujan tuan-tuan ya, tuan-tuan ingat yang pernah kita sebut, salah satu di antara waktu yang sangat dimustajabkan doa, inda nuzulil matari, ketika mana hujan sedang turun. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas turun hujan, Nabi berdoa, mutirna bi rahmatillah wa fadlih. Kita dihujani, diberikan hujan dengan rahmat dan kelebihan daripada Allah. Bermakna ketika mana hujan sedang turun tuan-tuan, rahmat daripada Allah. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
menyatakan masa hari tersebut ada makhilah, mendung. Dia melihat reaksi Nabi SAW tak senang duduk, berubah. Tentang adbara wa akbala, dakhala wa kharaja, belakang, depan, masuk, keluar. Tuan-tuan, wa idza amtaratis sama surya anhu, bila mana tuan-tuan hujan turun, barulah Nabi ceria balik. Bimbang seandainya mendung tersebut mendung yang membawa balak daripada Allah. Jadi semasa turun hujan tu berdoalah tuan-tuan, mintalah dengan Allah supaya Allah hapuskan COVID daripada tempat kita ni tuan-tuan ya. Macam di Indonesia saya tengok semalam, betul ke tak betul tak tahulah, kata bekas menteri Indonesia yang perempuan tu, Menteri Kesihatan dia punya kes COVID drop tuan-tuan, sangat jelas lah. Dia pun kata tak tahu, dia kata adakah sebab peranan kerajaan dekat situ ke apa ke, tak tahu. Dia bawa contoh yang sama yang berlaku dekat Jepun. Jepun itu hadirin hadap, wallahu alam lah, katanya tuan-tuan penggunaan ivermectin ke apa ke, hadap saya tak nak bahas benda tu tuan-tuan ya. Tu yang berlaku lah. Tak mustahil kalau kita tuan-tuan perbanyakkan istighfar kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikan peringatan kepada masyarakat, jaga mulut, jaga tulisan. Hadirin hadirat, perbanyakkan salawat. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, kami tidak akan mengazabkan mereka wahai Muhammad selagi mana kamu berada tuan-tuan di sisi mereka. Nabi dah tak ada dengan kita. Nabi dekat dengan kita melalui sunnahnya tuan-tuan, ajarannya. Kalau Nabi mengajar kepada kita jaga mulut, jagalah mulut. Jaga apa yang kita tulis. Jangan sewenang-wenangnya kita cerca, kita maki orang. Tuan-tuan, kemudian perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan ya, dengan kemuliaan salawat tersebut, dengan kita menjaga sunnah Nabi SAW, Allah mengangkat COVID tersebut tuan-tuan ya. Kemudian bila mana Allah memberikan tuan-tuan nikmat, setelah mana mereka ditimpa musibah, mereka menyatakan bagaimana la yaqulanna hadali, ni sebab akulah ni. Sebab KKN cerdik bukan nak kata alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kalau kita mengaji tak ada masalah kita nak kata macam tu tuan-tuan ya. Kalau kita mengaji tauhid dia panggil isnad majazi. Tetapi kesemua perkara tersebut kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Bahasa percakapan kita hadirin hadap, terima kasihlah Cik Mat ke KKM ke, tetapi bahasa tauhid kita hadirin hadap, akidah kita bagaimana? Allah. Sama juga tuan-tuan, setiap benda baik buruk datang daripada Allah. Tapi bahasa percakapan kita sebagai orang yang beriman, buruk daripada aku. Tapi bahasa kepercayaan kita, akidah kita datang daripada Allah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, saya nak berhenti sikit lagi tuan-tuan. Qul ara'aytum in kana min indillah thumma kafartum bih man adallu mimman wa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah hai Muhammad, sudahkah nampak baiknya keadaan kamu jika Al-Quran yang datang daripada Allah kamu mengingkari? Selagi mana kita berpaling daripada Al-Quran, masalah demi masalah tuan-tuan. Tuan-tuan ya, ada satu makcik tuan-tuan, ni saya cerita ringkaslah tuan-tuan ya, sebab saya nak berhenti. Ada satu makcik ni tuan-tuan, dia bukan ustazah, tapi bila mana dia mati tuan-tuan, sebagaimana yang diceritakan hadirin hadap oleh yang bawa bank jenazah, termasuk hadirin makcik yang mandikan jenazah perempuan, dia bukan ustazah, tapi bila mana dia meninggal dunia, karamah yang diberikan oleh Allah hadirin hadap, badannya bukan bau yang sangat wangi, yang pada peringkat awalnya hadirin hadap yang bawa bank jenazah tu, dia menyangka hadap
wangi tersebut datang daripada minyak wangi yang dipakai. Tapi bukan. Ringkas ceritalah tentang ia. Bila mana ditanya kepada anak almarhum, hadirin hadirat, apa amalan? Ceritalah mak kamu ni bau badan dia wangi, anak dia pun senyum. Anak dia kata, mak dia ni sangat menjaga solat, tuan-tuan. Sangat menjaga solat. Hari ni terabu habis, tuan-tuan. Betul. Habis terabu. Tuan-tuan ya, yang jenis tak sembahyang, tak mari. Tuan-tuan ya, lagi kata masjid 250 orang, lagi dia tak datang. Yang kedua, si ibu dia ni kata anak dia semenjak daripada kecil yang mereka perhatikan, lepas sembahyang baca Quran, lepas sembahyang baca Quran, baca Quran, tuan-tuan. Tak boleh satu juzuk, baca je. Jangan habis satu hari, tuan-tuan, tanpa kita baca Quran. Biarkan macam tu. Kalau tak boleh baca, dengar Quran, tuan-tuan. Tolonglah, tuan-tuan ya. Tak ada, tuan-tuan, benda yang paling Allah kasih, tuan-tuan, daripada kalam dia. Tuan-tuan ya, kita ajak, kita bagi tahu kepada masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah, supaya melalui pembacaan Al-Quran dia akan datang rahmat daripada Allah. Itu janji Nabi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu. Tidaklah satu kaum dia berkumpul satu rumah daripada rumah Allah, tuan-tuan. Mereka baca Quran, bertadarus Al-Quran. Salah satu yang akan diberikan oleh Allah, rahmat daripada dia. Rahmat daripada dia. Bagaimana kalau kita buat dekat rumah? Tapi hari ini, tuan-tuan, inilah yang menjadi kegilaan, tuan-tuan, kepada masyarakat Islam ni. Ni. Tuan-tuan nampak benda ni? Inilah, tuan-tuan. Dia nak caci orang pun melalui ni, dia nak kata dekat orang pun dia ni, nak sebar benda yang tak betul pun daripada ni. Jaga-jagalah, tuan-tuan ya. Saya ingatkan benda ni, tuan-tuan, berulang kali di masjid inilah. Bukan saya tak ada Facebook. Saya ada Facebook, itu pun anak saya buat. Lama, tuan-tuan, saya tak tulis apa-apa, malah saya kata. Kadang-kadang tengok orang bergasak dalam tu, tak suka. Dan tak, yang ni kata dekat yang ni, yang ni kata dekat yang ni. Tuan-tuan ya, masing-masing hari ni. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tuan-tuan ya, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah sekalian mereka yang kufur engkar sentiasa berada dalam syak, ragu-ragu tentang pertemuan mereka dengan Allah. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuan akan tiap sesuatu. Satu masa, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Allah. Dan salah satu di antara perkara yang perlu diberikan peringatan kepada manusia ini, pertemuan kita dengan Allah. Sebab ketika mana manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tuan-tuan, qala mukhazanatuha, malaikat yang menjaga neraka tu tanya, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat daripada Tuhan kamu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hada, yang memberikan peringatan kepada kamu terhadap pertemuan pada hari ini. Maknanya apa? Rasul dah tak ada. Adakah tugas agamawan sahaja? Bukan. Tugas tuan-tuan. Tuan-tuan memikul amanah ini, menegur masyarakat, beri peringatan kepada masyarakat. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Katakan pada masyarakat, yang kamu buat ni salah. Pelik, tuan-tuan hadirin hadirat. Setengahnya dia merasa selesa buat salah. Setengah daripada manusia dia menjadi pembela, tuan-tuan, kepada yang salah.
Setengah yang buat salah dia merasa bangga dengan kesalahan tersebut. Tuan-tuan tengok, ada manusia tuan-tuan seumpama saja yang memang dah salah, tapi berbangga dengan dosanya, malah ada yang membela dia. Itulah manusia akhir zaman. Jadi tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, saya minta maaflah tentang ya, kalau subuh-subuh ini hadirin hadirat kita macam inilah. Saya minta maaf. Kemudian saya minta maaf juga kepada tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Sebenarnya saya dah pindah dah tuan-tuan. Sebab itu saya kata dekat Bob, kalau saya boleh datang pun hadirin hadirat mungkin Ahad yang pertama saja. Ahad yang keempat tu rasa memang Khamis. Ahad keempat memang saya rasa tak dapat. Kemudian adalah beberapa kali itu saya bagi tahu dekat Bob tak dapat hadir kerana Allah uji saya tuan-tuan. Bila mana saya balik ke Terengganu tu, keluarga saya ditimpa dengan COVID tuan-tuan. Kakak saya, kemudian hadirin adik saya tuan-tuan ya, dalam 2 minggu tuan-tuan yang berasingan lah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, ialah adalah peranan kita dekat situ yang perlu saya buat tuan-tuan ya. Jadi saya minta maaf dekat tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Maafkan kesalahan saya hadirin hadirat kalau ada kesalahan. Kemudian yang seterusnya sama-samalah tuan-tuan kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah. Jangan putus tuan-tuan hadirin hadirat. Ambillah sedikit masa dalam setiap sujud kita tuan-tuan, setiap sujud kita tuan-tuan ya, kita meminta keampunan kepada Allah. Kita mengharapkan Allah melimpahkan rahmatnya dengan Allah mengangkat COVID daripada kita ni lah tuan-tuan ya. Kemudian yang terakhir daripada saya, sekali lagi perhatikan tuan-tuan penggunaan telefon ni. Saya bukan marah tuan-tuan, tapi benda yang kita nak tulis jangan sesekali tuan-tuan caci orang. Kenapa? Zalim yang ketiga tadi tuan-tuan, zalim manusia kepada manusia. Kita bimbang kita berbuat zalim, kita meninggal, kita akan bertemu tuan-tuan, kita terpaksa tuan-tuan menuntut kemaafan kepada dia tuan-tuan ya. Itulah sekadar daripada saya. Sekali lagi saya minta maaf hadirin hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan doakanlah saya tuan-tuan ya boleh memikul amanah yang diberikan oleh ayahanda saya lah tuan-tuan ya. Dia ada pondok, ada madrasah. Saya cuma masuk pondok ayah saya ni rasa 2-3 kali saja tuan. Selepas COVID ni lah tuan-tuan ya. Banyak perkara lah, banyak perkara. Saya dah minta buat alasan macam-macam dah tuan. Saya bukan mengaji pondok, saya bukan mengaji pondok. Saya kata carilah yang lain tuan-tuan ya, adik-beradik saya, walaupun tu bapak tiri saya lah tuan-tuan ya, tapi semua adik-beradik tiri saya mengharapkan saya lah. Saya ni kata aku bukan ada pengajian tuan-tuan je, kitab-kitab pondok, nak kata tak mengaji, bohong adalah sikit-sikit, tapi ada banyak benda tuan-tuan. Saya bukan nak mengeluh dekat tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah dengan dananya, dengan jumlah pelajarnya. Dalam kepala saya ni tuan-tuan, saya kata satu masa pondok-pondok tahfiz Al-Quran ni dia perlu generate dia punya income sendiri, supaya bila mana berlaku keadaan macam ni mereka boleh tetap beroperasi. Sekarang ini memang kebanyakan tahfiz hadirin hadirat mana-mana pondok dia bergantung kepada satu sumbangan orang ramai, yang kedua sumbangan daripada pihak kerajaan. Bila mana PKP tak boleh nak buat operasi, banyak tuan-tuan di Terengganu tak buka lagi pun ada. Saya ada kontak satu pondok tu, saya nak pergi mengaji lah dengan tok guru dia tuan-tuan ya, dia kata tak buka lagi. Tuan-tuan, itulah sekadar daripada saya lah tuan-tuan ya. Saya minta maaf sekali lagi hadirin hadirat rahimakumullah. Saya doakan tuan-tuan dikurniakan oleh Allah kesihatan yang berpanjangan tuan-tuan ya. Moga-moga Allah memelihara kita semua
daripada musibahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.